Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi. Dan dalam YouTube video kali ini saya ingin membawa tajuk isu sebenar pilihan raya sepatutnya bukanlah isu perkauman atau isu agama, tetapi ia sepatutnya fokus kepada isu pengangguran dan kemiskinan. Jadi sekarang kita lihat bahawa kita akan menghadapi pilihan raya. Pilihan raya negeri sebanyak 6 negeri. Maka kita lihat isu sekarang fokus hanya tentang kaum ini, kaum itu, dari sudut interpretasi sejarah yang mungkin benar, mungkin tak benar, dari sudut penunggang agama yang menaikkan semangat orang Islam untuk membenci dan bermusuh-musuhan, dan dikatakan inilah dia sumbangan agama kepada Islam dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat Quran dikatakan bahawa keimanan itu adalah sebahagiannya untuk membantu orang-orang miskin dan juga anak yatim, serta kita harus memberi sedekah dan zakat. Maka di sini kita lihat bahawa isu kemiskinan tidak hanya sepatutnya kepada saya dah bayar zakat, jadi tak payahlah fikir lagi dah. Kalau kita lihat di dalam Quran dikatakan bahawa sedekah dan solat selalu dinyatakan bersama, sedekah dan solat. Jadi ini bermaksud bahawa tanggungjawab kita sebagai orang Islam tidak terhad kepada zakat semata-mata. Entah ya, entah tidak, duit zakat kita tu digunakan dengan baik, itu pun kita tak tahu. Yang kita tahu, kita bayar, kita pun pejam mata kata ini bukan hal kita. Tetapi kemiskinan adalah lebih daripada itu. Contohnya, kita harus bertanya ahli-ahli politik dan calon-calon Dewan Undangan Negeri yang akan bertanding, sama ada bagaimana kita mengenal pasti orang-orang miskin ini. Jadi kita mungkin salah satu caranya adalah untuk memperkasakan pejabat penghulu dengan 2 atau 3 orang pembantu yang boleh membuat bancian yang sebaik-baiknya untuk kita tahu siapa dia sebenarnya miskin. Jadi di dalam Islam, sepaham saya, orang miskin dikatakan dalam Quran adalah orang mereka yang segan nak bagi tahu yang mereka ni miskin. Orang yang minta sedekah tu kebanyakannya saya nampak macam mereka ni bukanlah sebenarnya miskin, tetapi sebahagian daripada scam ataupun cara yang tidak berpatutan. Jadi kita kena kenal, kita tak boleh duduk diam pergi masjid, balik masjid dan kita pun rasa diri kita terselamat. Kemudian kita pun pergi umrah banyak kali, haji banyak kali, tiap-tiap kali kita rasa nak memperkukuhkan iman. Kita harus ingat bahawa banyakkan wang yang kita belanjakan tu boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Jadi kita kena bertanya kepada calon-calon ni bagaimana kita nak memperkukuhkan masjid, memperkukuhkan agensi ataupun institusi agama dan institusi masyarakat untuk lebih kenal siapa yang miskin. Kadang-kadang kita tengok orang yang terbiar, tak dapat bayar sewa, keluarga yang tergelimpang di tepi jalan. Ini tidak boleh terjadi sepatutnya di dalam negara kita. Dan sebagai orang Islam, kita pun bertanggungjawab. Tidak kiralah siapa yang ditendang keluar kerana mereka tak dapat bayar sewa, dan anak-anak yang terbiar tak ada makanan dan sebagainya. Jadi ini adalah tanggungjawab kita bersama, dan kita perlukan satu aspek untuk mengenal pasti, dan bukan sahaja kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan yang perlu membantu dengan allowance RM500 satu keluarga yang miskin setiap bulan, bukan setiap kali pilihan raya. Jadi kita juga boleh membuat senarai dan menawarkan kepada orang-orang yang
berlebihan wang yang sampai boleh pergi umrah dan haji beberapa kali ini, untuk mereka bagi ataupun sara RM200-300 sebulan satu keluarga, dan ini akan dimasukkan ke dalam sistem maklumat yang boleh dimanfaatkan semua, maka kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan bersama. Bagi saya inilah soalan yang pertama, bukannya soalan orang ni hina Islam, orang itu mungkin menjadikan Mei 13. Ini semua soalan yang patutnya tidak penting. Kita ditakut-takutkan kalau orang lain memerintah, orang bukan Islam dan sebagainya memerintah, maka kita akan menjadi susah. Bagi saya, orang yang tak bincang tentang macam mana nak menyelesaikan masalah kemiskinan ini, mereka itulah yang menjadikan kita susah. Contohnya ada negeri yang memang kemiskinan tegarnya banyak, tetapi pemimpin politiknya beli Mercedes. Jadi kalau ada juga parti politik tu yang rasuah untuk menang undi, duit tu banyak daripada kerajaan negeri dan sebagainya, tapi diberikan rasuah, bukan diagihkan untuk orang miskin. Jadi contohnya kalau macam kita tengok perkara yang kita tak dengar adalah bagaimana kita hendak membasmi kemiskinan dengan secara serius, dengan secara berterusan, bukan musim-musim sahaja. Baik, itu dari sudut kemiskinan. Yang keduanya adalah dari sudut pengangguran. Bukan saja kita tengok orang-orang muda yang tidak berkelulusan, gagal dalam SPM, ataupun tak cukup duit nak pergi universiti, mereka ni menganggur. Kita lihat juga ramai graduan-graduan hingga ke PhD pun menganggur. Jadi bagaimana program kita untuk membantu anak-anak kita yang beratus ribu ini? Jadi di sinilah kita kena tanya calon-calon dan parti-parti politik, apa program kamu? Jangan asyik nak yalah bersalawat tu alhamdulillah, tetapi mana program? Apa program? Jangan mengungkit-ungkit sejarah, sejarah Mei 13 ke, sejarah pertubuhan Malaysia ke, sejarah kaum ini, sejarah kaum itu. Jangan buat kerja macam tu. Ini semua adalah sejarah yang kita nak tahu. Yang sekarang, what is the action plan? Apakah dia cara kita nak identifikasi masalah dan bagaimana kita nak mengatasinya? Contohnya, jadi kalau ada anak-anak muda yang dia nak cari kerja, atau dia nak buat kerja sambil-sambilan, atau dia nak jadi Grab rider, dia tak ada duit nak beli motor. Jadi bagaimana kita nak usahakan supaya dia dapat membeli motosikal? Jadi kerajaan negeri ataupun juga saya kata bahawa kita juga boleh tawarkan kepada orang-orang yang berada, tak kira Islam ke tak Islam, maka charity boleh dibuat untuk menghasilkan dana untuk bagi mereka ini membeli motosikal dan mencari kerja dan mencari rezeki dengan pembayaran yang mudah. Jadi itu satu cara. Satu lagi cara adalah bagaimana mereka yang graduan-graduan bagaimana mereka hendak mencari pengalaman kalau mereka tidak diberi peluang bekerja. Saya cadangkan kita wujudkan skim untuk mereka bekerja dengan NGO. Jadi mereka daftar diri dengan mana-mana NGO yang bekerja untuk komuniti, dan mereka mendaftar juga pada tempat wakil-wakil rakyat untuk program, contohnya mencari atau membanci kemiskinan dan sebagainya. Maka mereka boleh diberi allowance RM300 sebulan selama katakan setahun. Maka ini sudah cukup untuk mereka menimba pengalaman pengurusan, pengalaman public engagement, pengalaman berucap sana berucap sini. Jadi apabila mereka berhadapan dengan majikan yang akan mengambil mereka bekerja, mereka ada pengalaman. Bagi saya ini amat penting sekali. Kemudian kita lihat retraining, pusat-pusat retraining, iaitu kita nak latih, contohnya suri-suri rumah yang nak belajar memasak, atau nak belajar buat perniagaan sedikit-sedikit, atau perniagaan secara online. Jadi apa dia training yang kita boleh berikan? Takkan kita nak minta duit daripada orang yang tak ada duit.
Jadi kita boleh gerakkan NGO bekerjasama dengan kajian negeri untuk menghasilkan pusat-pusat retraining yang mana tak jauh daripada rumah. Dan kalau jauh pun, kalau mereka ni daftar, kita ada van untuk mengambil mereka dan membawa mereka untuk membuat retraining ataupun latihan semula dan sebagainya. Bukankah ini baik bagi masyarakat kita daripada menyembah menyembah parti politik yang menunggang agama, parti politik yang nak mengaitkan kaum dia lebih baik daripada kaum lain, parti politik yang nak mengungkit-ungkit sejarah yang bukan-bukan, yang nak memporak-perandakan negara kita. Kita semua ada masalah. Kita semua manusia, tuan-tuan. Kita semua akan jadi sakit. Kita semua pun kadang-kadang akan jadi miskin. Tengok pandemik hari tu, tiba-tiba elok 2 kereta, 3 kereta, rumah elok, tiba-tiba jadi sebegitu. Jadi macam mana kita nak minta bank untuk, janganlah bila kerajaan suruh je bagi moratorium. Bank pun kena bersifat compassionate atau ihsan dan sebagainya. Jadi banyak isu yang bersabit dengan kemiskinan, yang bersabit dengan pengangguran, yang bukan akan saja menjadi suatu kelapangan bagi kita semua dan juga kebaikan untuk anak-anak kita, anak muda kita, tetapi juga mendatangkan pahala yang besar dari sudut agama. Saya tak tengok pun dalam Quran dia suruh kita menyalak-nyalak untuk kita memperteguhkan agama dan sebagainya. Dia suruh kita tolong orang miskin, tolong anak yatim, tolong orang-orang yang berkeperluan. Itu yang disuruh, bukan mengungkit sejarah sana, sejarah sini dan sebagainya. Jadi kita harus apabila pergi ceramah parti politik ni, kita pun tanya, apa program kamu tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang perumahan, tentang pencen untuk semua, tentang bagaimana kita nak hapuskan banjir dan membantu orang-orang yang mangsa banjir. Apa program? Jadi saya ingatkan tuan-tuan, supaya kita harus membina negara kita sendiri dengan kita sendiri yang meletakkan agenda. Jangan biar parti politik letakkan agenda. Agenda dia semua kadang-kadang tu mengarut-ngarut dan juga membawa dosa kepada kita. Biar kita yang letakkan agenda. Kita tanya dia, kita minta dia berforum. Ini ceramah seorang-seorang menyalak. Yang inilah nama saya, politik pasar malam. Jadi saya harap kita dapat mengubah cara kita memilih pemimpin dan juga menentukan isu-isu penting di dalam negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.